untuk yang tak tahu, Skill Society ni dia macam satu tempat lah, satu platform. Kita buat satu Facebook group untuk tarik semua orang yang ada digital skill, tak kisahlah dia software developer ke ataupun web developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Skill Society. Hari ni kita punya live pertama. So kita akan buat live podcast ni biasalah. Kita akan buat selalu setiap minggu ke ataupun setiap 3 hari selepas ni. Okay, so hari ni kita ada seorang yang istimewa. Beliau adalah Haris Salim. Tetamu apa ya? Okay, Haris Salim ni tetamu apa? Okay, bos ni lah dalam design punya ni, dia bos. Bos. Okay. Kenalkan diri lah, Haris Salim. Nama aku Haris, okay. Aku sekarang ni kerja sendiri, bisnes sendirilah. Fokus aku ialah aku buat jual domain, jual hosting dan website services lah. So nak kenalkan sendiri sikit, aku asalnya ialah sebagai designer, graphic designer dan pada asalnya lah, dan aku ubah kepada website designer, website developer, website programmer. I mean, aku ada juga buat lah macam coding, then design. Okay. Selepas buat coding, buat design kan, coding pun aku mau kepada front end je lah. Aku tak buat sistem macam ni, macam apa host ni, Rafiq ni. dia ni power coding kan. Aku ni power kepada, aku tak ada nak kata power, macam aku ni fokus ni macam design, mau kepada benda kreatif macam tu. Sebab asal pun aku buat design kan. So aku macam benda tu macam bila kita buat design ni aku nak share sikit sambil-sambil kenalkan diri, sambil-sambil share kan. Okey tak? Sambil-sambil share aku punya opinion kan. Aku graphic design aku graphic designer dulu kan. So lepas tu aku pergi pada buat website, buat programmer kan, buat website programmer, mau banyak kepada coding juga kan. Dan bila aku pergi situ, kita nak buat website, of course lah kita nak cantik kan, kena ada graphic designer juga tau. So aku rasa lepas tu aku buat design, lepas aku buat website aku rasa macam aku mau kepada design lagi lah. Sebab design ni penting. Design ni apa dah kata, design ni agak penting lah. Design ni untuk semua benda tempat. Untuk semua tempat. Programmer. Dan so benda programmer tu, bila nak buat website, kita akan dapat design juga tau. So basically macam bila buat design tu, bila dapat design tu kadang-kadang aku tengok macam kenapa nak design macam ni kan. Aku pernah lah kerja banyak tempat jugalah, macam syarikat tu dibuat programmer saja tau. So dia macam dia design tu macam dia just design je, dia orang tak ada knowledge design tau. I mean dia fokus dia programmer. So bila dari segi situ, bila buat, I mean kalau aku dapat design tu, aku buat develop website aku macam kurang sesuai lah design dia, kurang cantik lah kan. Lepas tu aku pun macam aku rasa lah, maksud aku tak tahu kenapa aku cerita ni tapi aku spontan je tau, sorry lah you guys, live pertama ni. Okay, lepas tu aku macam kat situ lah, macam ada dapat projek besar sikit tau. Bila projek besar sikit, dia kena cari macam team, dia kena cari designer apa semua kan. Lepas tu aku macam volunteer aku punya design. Aku punya volunteer, aku nak jadi designer, aku nak bagi idea apa semua. So dari situ aku nampak, aku belajar betul-betul design website tau. Kalau sebelum ni aku design macam printing, grafik, design website pun ada juga, website macam website banner kan. Tapi aku tak rasa tu, aku tak belajar macam nak design website, macam full website, macam ada layout, ada nak letak animation apa anything kan. So dari segi situ aku journey aku journey aku sebagai UI UX design lah. Sebab masa tu aku macam
aku ingat aku jadi website designer kan, tapi aku nak titlekan aku UI UX design. Aku macam benda apa UI UX design mula-mula, tapi nampak nice UI UX design ni kata tau. Nampak nice lah dengar orang kata aku ni UI UX. Lepas tu cuba cari lah faham UI UX tu benda apa. Aku join kelas lah, aku join macam-macam. Join kelas yang bayar memang mahal lah aku rasa. Mahal jugalah bayar. Kelas nama user experience kan. So dari situ aku macam faham gila. So aku start faham dulu UI tu apa, UX tu apa. Oh UI tu apa? So aku faham UI tu is user interface. UX tu ialah user experience. Lepas tu aku faham UI tu apa kerja dia, apa task dia kan. Okay. Aku faham UI ni dia more kepada design macam icon, design macam tulisan macam sesuai tak letak dekat situ tulisan kan. Iaitu UX, user experience. User experience tu pengalaman pengguna. Macam mana pengguna tu guna benda tu. Kalau merah untuk benda yang bahaya kan. Macam color tu okay, dia macam UI UX ni berkaitan tau. Dia berkaitan. Dia boleh overlap lah. Dia macam benda tu berkaitan dua-dua. Maksudnya bagi aku UI UX ni agak penting tau, sebab basically kebanyakan orang sorry aku cakap. Contohnya programmer kan. Biasanya kalau orang pikiran orang sekarang ni, kalau nak buat website, dia orang cari programmer. Cari programmer tau. So dia cari programmer dan bila buat website macam tak dapat lah apa mungkin design identity dia. Programmer of course lah guna template kan. Macam dia pun more kepada coding kan. Kan kalau nak cari sistem memang kena cari programmer. Nak buat sistem kan. So kalau aku cari, kalau contoh nak buat website, basically memang aku cari designer. Designer, graphic designer, website designer. Tapi benda tu susah. Orang ramai graphic designer, dia fikir graphic designer dia buat grafik je. Padahal benda tu dia boleh buat, dia boleh buat dia boleh more kepada website jugalah. Tapi orang graphic designer bukan boleh jadi sebagai website designer terus. Dia kena belajar juga, dia kena faham pasal website ni macam mana. Sebab asalnya pun memang sepatutnya dia kena beli dua orang, satu programmer dan satu website. Sepatutnya macam tu lah. Designer dengan programmer ni barulah ada website dia orang. Ya, betul. Okay, lepas aku dah jadi UI UX designer kan, aku titlekan aku UI UX designer. Masa tu aku start kerja sebagai fokusnya UI design. UI designer. UI UX designer. So situ aku buat design, memang design website, design apps, memang fully design macam guna software dia lah, guna software Photoshop. Buat sampai prototype tau. Prototype kita testing, dia ada step-step dia lah. InsyaAllah dalam Skills IT ni aku akan buat sharing pasal user experience. Apa yang aku belajar itu kan, aku ada nota dia lagi. Dan nanti aku akan share kat korang kat dalam Skills IT. Serius, kita akan banyakkan konten tentang apa yang kita buat kan kat dalam Skills IT ni. Okay. So dari segi tu, lepas tu masa aku kerja tu pun aku mau kepada buat design buat design website. Lepas tu lepas aku kerja tu aku sambil-sambil aku buat freelance juga kan. Aku buat hosting, buat domain jugalah dengan kawan aku. Tapi bila lama-lama kita buat kan dengan kawan, lepas tu kita macam macam bila kita buat dengan kawan pun duduk jauh, kita macam long term business. Long distance business. Bila long distance business ni bukan relationship bukan. Long distance business ni maksudnya business jauh lah, macam jumpa dia duduk Johor, pasal duduk KL. Actually tak adalah jauh sangat, tapi kita jarang jumpa tau. Mula-mula bisnes kita jumpa, bila lama-lama kita dah ada halu tuju sendiri tau. Macam kita duduk jauh kan, macam dia tu buat benda tu, dia buat kerja lain, kita buat kerja lain. Lepas tu kita split. Dia tu bisnes benda tu, okay tak apa.
So saya business lain. So lepas tu saya pun start buat saya punya sendirilah. Provider hosting sendirilah. Tapi basically tu untuk klien saya buat hosting tu. So saya tak adalah promote sangat kan. Tapi kalau diorang nak, saya bagi. Macam tu lah. So sampai sekarang memang fokus benda tu lah. Hosting domain dengan service website. Of course design still saya buat. Saya design ni kebanyakan saya akan macam konsep design. Konsep orang tu buat design macam mana. Basically kalau orang tanya nak buat design grafik kan. Tapi saya still buat juga depan-depan orang. Maksudnya buat one to one kan, one to one service design macam tu. Dah siap. Okay, so itulah. Tapi boleh bagi tahu pasal sekarang ni kan tengah COVID kan, so macam mana kerja kat sana? Nak cari soalan lain lah. Okay, COVID memang tough lah sekarang ni. Bila COVID ni memang banyak lah kita mungkin stuck kan. Tapi benda ni kita boleh atasi juga. Okay, kalau bahagian sebab saya buat kerja-kerja IT ni kan. Bila COVID ni, contoh buat website, bila COVID ni kadang-kadang dapat juga projek tau. Projek sebab projek dia macam kita buat design, graphic design kan. Kalau buat graphic design, of course orang selalu nak buat poster, orang nak buat macam promosi marketing lagi dia orang nak buat contohnya. Yalah sebab tak boleh fizikal kan. Nak buat benda tu sebab sekarang ni online kan. Online of course kita ada grafik apa semua kan untuk cantik. Untuk promosi lah, bahan promosi kan. So basically memanglah agak tough jugalah kan COVID ni. Kadang-kadang bukan apa orang tak nak spending ataupun kita kena cari orang yang betul lah, orang yang siapa yang nak spend kat kita. Macam tu lah. Okay. Begitulah ceritanya. Aku tahu apa kau tanya soalan. Kira nak aku pula tanya soalan kau soalan kau. Okay, maybe aku boleh kenal sendiri dulu lah sebab lama sangat aku kenal diri kan. Okay. So aku nama aku Rafiq Osman. Aku kerja dekat satu company ni lah sekarang ni dekat satu fotografi company. Di samping tu aku pun buat bisnes bisnes tepi juga. And sama-sama juga dengan Haris tolong dia punya posting dan lain. Thank you. Kita bersama kan. Okay. Saharu dengar. So aku ni data engineer dan aku pun ada selalu juga ambil job as a system engineer. So sebenarnya data engineer ni dia tak samalah macam data scientist. Data scientist majoriti dia akan buat analysis dan lain-lain. Data engineer ni dia lebih pada seorang developer, seorang system engineer dekat dalam data scientist. So kalau aku nak pindah ke department lain bukan yang jadi data engineer boleh. Aku boleh jadi developer, aku boleh jadi software engineer, aku boleh jadi yang lain-lain. Okay, itu sedikit pasal aku lah. So aku buat ni juga, aku buat business website juga. Salah satu sebab dia sebab aku tak nak hilangkan aku punya skill dekat situ. So itu juga salah satu sebab kita buat Skillsity ni. Kita nak orang semua tak lupa skill-skill yang mereka ada dan siapa yang ada skill-skill tertentu dia orang boleh share kan. Okay. So sekarang ni kita nak terus ke Skillsity punya agenda ke macam mana? Atau ada nak terangkan pasal diri sendiri lagi ke? Kita ceritalah kan apa Skillsity ni, mungkin macam tu lah kot. Kalau ada topik boleh je nak, mungkin ada topik keluarkan kan. So kita akan start. Mungkin agenda, mungkin plan-plan lah kan, plan-plan kita nak buat dalam bentuk ni. So untuk yang tak tahu, Skillsity ni dia macam satu tempat lah, satu platform. Kita buat satu Facebook group untuk tarik semua orang yang ada digital skill, tak kisahlah dia software developer ataupun web developer, web designer, even dia graphic design ataupun audio dan lain-lain lah untuk masuk kita punya group. Tak semestinya designer, mungkin content writer, mungkin marketing ke, dia boleh share juga dalam ni. Siapa-siapa yang nak memang boleh share masuk dalam ni. Kan? Kita buat Skillsity ni ialah pusat lah, pusat center untuk orang share, orang cari info, untuk orang bertanya-tanya. Kita buat tapi buat kepada share skill lah, skill kan, apa skill kita buat. Ataupun tips pun still boleh.
nama pun Case Society, Case Society. Society maksudnya kita buat satu, kata kita buat satu robot untuk benda ni. Khas kita ialah, target kita ialah untuk orang Melayu, Bumi Putra, sebab basically dalam ni kebanyakan kita akan target Melayu. Target Melayu yang dekat Malaysia lah kan. Bukan Melayu saja. Orang sebenarnya tak ada tapi kita punya medium adalah bahasa Melayu lah. Betul, medium bahasa Melayu. Keramaian akan cakap Melayu dalam ni kan. Tapi tak kisah, kalau you nak buat bahasa Inggeris, kita pun boleh. Tapi target kita benda tu lah, sebab bagi aku dekat Facebook ni tak banyak lah orang share pasal benda gini kan. Macam nak share society ke dalam bahasa Melayu pula kan, macam tutorial. Ada tu ada mungkin, tapi dia tak ada platform tak ada community tau. Tak ada pusat, tak ada center community untuk orang orang boleh cari, boleh berkenalan, boleh tanya. Yes. Saya ada tengok tadi yang Haris Salim punya status lah. Pagi ni. Dia kata siapa status? Ada yang berjaya tanpa coach kan. Dia kata macam tu lah. Oh, aku punya status kau baca. Kau ajar Haram status. So, Society ni dia bukan macam tu juga sebab kita tahu yang tak ramai orang berdapat coach-coach yang kita boleh hire as mahal semua. So dekat sini kita adalah coach dan awak semua pun adalah coach. So coach punya community lah. So bila kita ada satu platform, kita boleh bincang-bincang, boleh share pasal apa yang kita nak buat, share apa skill kita ada. Kita meramaikan lagi community kita. Betul. I sokong you. So siapa-siapa yang tengok live ni kan, dia boleh kalau dia ada rasa macam nak buat live podcast dengan kita kan, ataupun live ke, nak buat video ke, share ke, just bagi tahu. Boleh contact je kita. Boleh contact je admin dalam group ni. Saya nampak pun dalam group ni pun ada yang masuk dah. Ada seorang dua. Boleh invite. Kau boleh invite Rafiq yang itu, yang society yang lama punya kan. Macam Raihan. Tak apa, mula-mula ni kita adakan konten dulu. Kita jangan risau ada orang. Tu plan aku. Kita jangan risau ada orang, yang penting kita share dulu. Share banyak-banyak. Sampai-sampai itu kita cari orang. Lepas tu kita minta feedback dia macam mana. Okey tak, kita sharing. Lepas tu boleh lah, kau boleh buat. Cari orang enggak macam idea kau. Nanti cari video. Nanti cari siapa, Haris Hashim. Yang pakar-pakar kan. Tak kisah siapa-siapa nak masuk kan untuk permulaan kan. Kalau lock tu mungkin kalau kau interview Haris Hashim kan, kau lock kan. Tahu tak, sebab tu macam yang tu tetap jemputan, bukan aku. Yelah tak. Untuk hari ni lah kita punya jemputan kita dua lah. Okay. Tak ada. Okay lah. First live ni kita spontan je, kita kena buat tau. Kita kena buat je. Lepas ni kalau kau rasa macam down, kalau kau tengok live kau balik, kau jangan tengok. Tak tengok. Jangan tengok. Tengok live balik rasa macam lepas tu akan malu nak buat live lagi. Dia macam itu akan buat kau stuck tau. Kau tak akan buat live dah lepas tu. Tapi kalau kau tengok, kau boleh buat lagi, kau buat. Yalah. Live ni antara platform yang penting lah. Benda memang quite penting je. Apa FB Haris Hashim. Oh, ada invite dia? Aku nak invite dia. Okay, Abang butak. Okay. Siapa lagi? Syamsul Baharin. Uish. Apa? Mana? Syamsul Baharin tu. Syamsul Sani. Antara ni lah yang boleh aku rasa potensi agak nak join kan. Apa lagi? Nak share dekat ni lah? Dekat WhatsApp group punya ni? WhatsApp group apa? WhatsApp group tu share. Boleh share. Okay lah, aku share lah. Okay, so apa kita punya plan untuk bulan ni? Apa kita plan Kita akan adakan live podcast ni. Kita kena cari orang setiap minggu kan. Kita cari orang yang berbeza-beza kan. Macam kau kata target siapa, Haris Hashim. Siapa lepas tu kita boleh cari ke Amadon tu, tak tahu lah kalau dia tak cakap mengarut. Haris Hashim batuk-batuk lah. Apa dia? Haris Hashim tu batuk-batuk sekarang. Ada orang panggil dia. Batuk-batuk? Tak ada lah. Kan kita panggil dia banyak kali kan. Haris Hashim. Bila ada dah. Mestilah kan. Kita boleh ajak apa dah, Amadon yang Ahmad Yasir tu macam sedap juga nampak dengan cerita.
Sebab Siapa dia bidang ni bidang medical lah. So banyak benda dia boleh share. ya dia pun dah pengalaman, orang pengalaman kan. Siapa lagi Hmm. Tapi Amadon tu macam gila-gila sikit tapi dia boleh sharing dia tu. Boleh sharing Amadon tu. Siapa lagi? Kau rasa potential video kan aku. Video lagi. Member kau yang Rehan tu mungkin boleh sharing juga kan. Member kau mana? Kau buat Rehan. Oh, Rehan boleh. Rehan. Nampak dia macam macam boleh. Siapa lagi? Actually dia ni, dia YouTuber. Oh dia YouTuber lagi dah boleh. Dia amatur lah. Aku pun ada So, dia dalam lagi biasa lah dengan kamera dia kita. aku pun ada orang yang tahu macam YouTuber juga, aku mungkin kita akan invite dia saja kan. Terus kena buat at least kau kena buat at least ada 3-4 soalan pun dah okey dah. Satu soalan tu kau dia kena cerita panjang lah sikit. At least 20 minit buat live. 20 minit pun dah okey lah. So, kadang-kadang kita nak buat setiap hari apa? Aku rasa jap. Kau buat ni lah, apa dah? Kita invite orang lah sekarang ni. Jangan tutup lagi, kita invite orang. Invite orang, live kita at least sejam. Kau pukul 10 live kan? Pukul 11 tutup. Aku dah share lah apa yang tengah share. Kau share, kau invite lah. Kau invite terus. Kau pergi dekat grup tu, nanti kau invite terus. Kau buat dulu invite tu, aku tutup jap video. Aku nak pergi tengok buat apa dah? Nak tengok benda lain jap. Aku tak jap. Okay, saya nak ulangkan balik apa tu security lah. Takut yang Haris tu tadi kita tak berapa nak dengar. Okay, security ni sebenarnya asal dia daripada perkataan skill dan society. Jadi skill ni maksud apa-apa kemahiran yang kita ada. So tak semestinya bahagian web saja, bahagian sistem saja atau bahagian graphic design, copywriting, apa-apa saja. Termasuklah kalau kita nak buat pasal engineering ke atau pasal macam nak tarik sales orang ke. Contoh anda buat sale. Jadi kalau kita nak tarik sale, kita bagi tahu tips-tips pasal sale pun boleh. Contoh anda adalah seorang yang buat property kan. Anda pun boleh share macam mana nak tarik orang, macam mana nak berkecimpung dalam bidang ni. Selain tu juga contoh macam takaful, anda pun boleh share mengenai ini. Tapi kami tak galakkan spamming lah, dengan spam iklan-iklan dekat dalam kita punya platform. Kita nak buat bersih supaya ramai komuniti kita boleh berpeluang dan minat untuk stay, untuk teruskan bertanya-tanya dalam kita punya platform. So maybe ada orang daripada buat graphic design dia bertanya, atau dia buat property dia bertanya, apa-apa pun boleh. So setakat ni tak ada yang join lagi. Tak apa, apa idea kau boleh share, cakap jalan ni. Sebab kita nak orang tengok live ni dia boleh tahu juga kan. Mungkin dia akan skip video. Memang aku macam tu juga, aku akan skip video kalau panjang sangat video, tapi tak apa lah. At least ada satu segmen yang macam topik ke. Nanti maybe aku buat poll kalau dah ada orang kan, kita buat poll macam bagi tahu hari apa yang sesuai. Sebab bila nampak hari tu orang macam lagi alert lah. Daripada kita buat tiba-tiba buat macam ni kan. Tiba-tiba buat macam ni macam bila sebenarnya macam dekat grup kau kan. Dekat grup kau kan macam orang terfikir malam ni ke, malam esok ke, unit bila kan. Orang dah macam ni lah. Kalau kita betul-betul set tulis dekat kita punya ni, pin kan, kita beritahu okay malam Jumaat pukul berapa, mesti ada yang datang. Okay, idea aku nanti salah satu cara untuk kita update dia kan. Kita boleh minta, aku rasa aku nak buat macam siapa yang join ni kan, aku akan minta detail dengan diorang kot, nak macam detail diorang, sebab bila kita dapat detail nanti kita boleh update terus lah kat dia kan. Kita dapat phone ke atau mungkin kita buat WhatsApp group. Tapi benda ni kita just kita buat dulu, bagi ramai dulu orang join, baru kita plan untuk buat benda tu. So sebenarnya kita ada banyak lagi plan hadapan ni. Kita ada buat satu team untuk plan buat platform bagi sesiapa yang share skill-skill kat sini. Diorang pun boleh daftar kita punya platform baru. Tapi nantilah kita akan buat satu platform macam Fiverr, Freelancer untuk next kita punya plan. So sesiapa yang join ni pun diorang boleh join juga lah. Kita tak macam biarkan korang macam tak apa-apa. So conclusion dia. Conclusion.
Conclusion Conclusion dia, tak ada conclusion apa. Apa conclusion kau? conclusion dia join lah kita kan. So Tukar buat. Conclusionnya yalah kita kena tak tahulah cakap kita buat yalah kita kena conclusion kita lah, kita kena buat betul-betul lah benda ni kan. Satu minggu sekali buat live kan, at least 1 minggu sekali je, paling sikit. Lepas tu kita buat community, kita invite orang, ada benda menarik, tips kita share. Kita share tips ke apa ke, content ke. Kita jangan menjual dalam ni, kita just share. nak juga Share apa-apa. content lah, jangan jual apa-apa. Nak jual tu mungkin kita boleh buat campaign. Kita buat campaign sekali kan. Kita buat, jagalah quality group ni ha. Contoh. Yalah. Begitulah. Tu, okey. Aku tak tahu cakap apa ni. Kecuali kalau kau nak tanya soalan, aku jawab. Aku rasa tak ada kan. So kita akan stop untuk ni. Nanti kita akan sambung ke next live pasal benda yang lain lah. Okay, so Boleh. Kita kena topik tau. Kita bincang topik. Apalah kita. Lepas tu, yang kau nak invite tu kau bincang topik. Ada sikit tak pada, ada 4 topik apa dah. Tapi kita kena cakap kat dia contohnya. Kau cakap kat dia satu topik tu ceritalah panjang sikit kan. Intro tu panjang-panjang sikit. At least live tu 20 minit paling sikit. 10 minit lah. 10 minit pun sikit okey. 20 minit pun dah okey lah. 4 soalan lah. Berapa 3 soalan, 4 soalan. Kan? Aku ada juga orang nak invite ni. Macam adalah yang mungkin boleh invite tau. Aku pernah tanya dia, cubalah buat lah sekali. Dia tu interior designer. Maybe dia boleh share pasal interior design kan. Ada juga orang ni dia pasal marketing Facebook ads kan. Mungkin dia share pasal Facebook ads, strategi Facebook ads. Tapi nanti kalau tak ada orang macam tu pun kita boleh bincang pasal current punya trend lah. Macam contoh COVID ke. Betul. Kita boleh share benda tu juga. Effect dengan kita punya bisnes mana kan. Pasal hari-hari nak buat apa semua tu boleh kita bincang kat sini lah. Betul. So kita punya platform ni tak ada limit lah. So sesiapa pun boleh join, apa-apa cerita pun kita boleh bincang kat sini. So sampai Tuan Haris pun nak kerja. Dia punya, saya nampak, aku nampak staff-staff pun dah tengah ni kan. Yang lah kau cakap. Bos lah. So kita stop kat sini. Okay, kita stop kat sini, nanti kita sambung balik. Okay, bye.